Sesi ini akan dikendalikan oleh Kemis Dr. Nur Hasyaridah Hassan dan juga Exco PMFST. Mohon untuk pelajar memerhatikan semua taklimat ini kerana taklimat ini agak teknikal. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Dr. Hasyaridah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Hasyaridah binti Hassan, merupakan penulis dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia dan merupakan penasihat Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi. Selamat datang kepada semua mahasiswa-mahasiswi baru ke Fakulti Sains dan Teknologi. Selain menderas aktiviti para pelajar FST, kami juga turut membantu menderas hal ehwal kebajikan para pelajar FST. Hai, berminat dengan sekat? Jom ikut saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara Hanafi, Encik Hanafi, pengerusi majlis pada hari ini. Yang berbahagia Profesor Kemis Dr. Ishak Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Hajah Wan Aida Wan Mustafa, Timbalan Dekan Prasiswa Zah Fakulti Sains dan Teknologi, Timbalan-timbalan Dekan, penolong-penolong Dekan, serta ketua-ketua program, pensyarah-pensyarah dan juga yang kita raikan pada hari ini adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru sesi 2021-2022 yang sangat kita kasihi. Okey, so hari ini sekarang ni slot saya ni agak mencabar sebab saya perasan tadi dekat chat ramai yang dah macam tak boleh main-main. Semua kena fokus. Semua nak belajar sahaja. Cabaran untuk saya ni sebenarnya. Sebab sesi ini adalah taklimat hal ehwal pelajar di mana nak promote aktiviti-aktiviti non-curriculum. Okey, bukan sahaja kita nak menghasilkan para pelajar yang terlalu fokus, bukanlah terlalu fokus, perlu fokus kepada akademik tetapi juga tidak menindakkan kepentingan aktiviti pelajar yang lain. Contohnya seperti aktiviti-aktiviti co-curriculum. Okey. Sebelum saya nak mulakan talk, boleh tak kalau saya sebagai pengerusi hari ini ada special sikit hari ini sebenarnya adalah merupakan hari jadi ataupun hari lahir kepada Profesor Dekan kita. Okey. So special hari ini. Kek tak ada pula. Tak apa, nanti kita order. So bolehlah kat situ happy birthday. Ramai dah cakap happy birthday kepada Dekan. Okey, so selamat hari jadi kepada Dekan. So adik-adik hari ini hari pertama sebagai hadiah special untuk Dekan nanti bila graduate dengan PNGK yang baik dan juga menjadi mahasiswa yang holistik. Alright?
Okay, so teruskan dengan saya punya presentation. Okay, taklimat hari awal pelajar macam saya cakap tadi, saya punya cabaran untuk slot ni untuk nak ajar adik-adik semua untuk melakukan aktiviti-aktiviti di kampus. Okay, aktiviti-aktiviti non-curriculum. Kita tak nak para pelajar kita ataupun graduan kita yang keluar daripada universiti hanya tahu tentang apa yang belajar saja. Saya rasa satu kerugian. Okay, saya sebagai alumni FST, UKM adalah merupakan pelajar kepada dekan sendiri. Saya merupakan student dekan. Okay, so Prof. Wan Aida juga alumni. Kami berhasrat untuk melahirkan pelajar-pelajar yang overall, yang semua yang berkebolehan dari semua segi. Okay, so sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, saya first kali untuk slide saya yang pertama, saya dah letak kat situ hubungi saya. Okay, hubungi saya, terus ambil screenshot terus. Saya punya email address, okay, dan nanti insya-Allah bila dah diberi kebenaran untuk masuk ke kampus, boleh datang jumpa saya bila-bila masa sepanjang waktu kita panggil waktu office hour tu. Bilik saya di bangunan yang saya letak gambar kat situ, ini kita panggil bangunan kedekanan FST, Aras 1. Okay, so saya di bawah organisasi HEP, fakulti, diketuai oleh saya lah. Okay, saya menjaga sekretariat HEP FST. Nama saya Kemis Dr. Nur Hasyaridah Hassan. Okay, merupakan penolong dekan hal ehwal pelajar Fakulti Sains dan Teknologi, merangkap penasihat Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi. Okay, seterusnya. Slide. Alright, okay. Oh, sorry. Tadi jalan slow sikit, maaf ya. Okay, seterusnya yang cantik manis ini siapa di sini? Okay, saya dibantu oleh seorang penyelaras pelajar yang sangat mantap. Okay, Dr. Esther Salimun. Kenapa saya kata dia mantap? Sebab dia merupakan seorang olahragawati Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, bukan saja hebat dari segi research. Okay, beliau juga merupakan hebat di balapan. Merupakan master dalam taekwondo. Siapa tadi cakap apa? Fierce. Dr. Esther memang fierce. Tapi fierce di balapan ya. Fierce di lapangan taekwondo. Tapi sangat baik orangnya. Okay, so saya dah letak dekat situ juga alamat email Dr. Esther, esther@ukm.edu.my. Okay, bila dah boleh masuk nanti, boleh jumpa Dr. Esther di Aras G, Bangunan Geologi, Fakulti Sains dan Teknologi. Screenshot juga, okay? Adik-adik pelajar boleh screenshot terus, boleh datang jumpa kami ataupun hubungi kami. Alright, seterusnya, okay, saya terangkan sikit apa misi HEP Fakulti Sains dan Teknologi. Okay, kami berusaha untuk menerapkan nilai murni dalam menghasilkan pelajar yang berkebolehan, berdaya saing dan bertaraf antarabangsa berlandaskan nilai teras UKM yang mampu menavigasi dunia pasca moden dan global yang berubah dengan pantas. Okay? Dunia berubah dengan pantas. Okay. Visi HEP FST menjadi tunjang kepada pembentukan mahasiswa holistik, menyediakan perkhidmatan yang berreputasi, berdaya saing dan keterhadapan di samping dapat menanam pemikiran kritis, kemahiran global dan sifat menghormati nilai-nilai teras kepada pelajar. Itu visi HEP fakulti. Alright. Okey, so sekarang saya terangkan sikit di bawah organisasi, masih lagi di bawah organisasi Sekretariat HEP Fakulti. Okey, kami menjaga ataupun menyelaras, saya dan Dr. Esther menyelaras persatuan-persatuan dan kelab-kelab pelajar di bawah HEP FST. Okey, di bawah HEP ada fakulti Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi yang dikhususkan kepada pelajar-pelajar prasiswa Zah. Okey, kakak-kakak yang cantik-cantik yang tadi itu semua tu, yang jadi PC-PC pemudah cara semua tu adalah daripada kalangan mahasiswa yang terlibat dalam Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi. Satu lagi adalah Persatuan Siswa Zah Fakulti Sains dan Teknologi. Okey, ini adalah khusus kepada bila you dah habis undergraduate, you akan join sarjana dan PhD. Ini adalah persatuan yang dikhususkan kepada pelajar-pelajar postgraduate. Okey. Okey, inilah rupanya kakak-kakak yang cantik-cantik, abang-abang tu yang membantu adik-adik yang jadi PC, yang duk jawab dekat Telegram, yang duk jawab dekat WhatsApp, tak tidur siang malam saya tengok pukul 2 pagi, pukul 3 pagi pun masih lagi tolong menjawab. Okey, Barisan Kepimpinan Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi, PMFST UKM sesi 2021-2022. Inilah semua okey, rupa-rupa mereka-mereka yang terlibat, yang secara langsung daripada awal mula-mula adik-adik dah boleh start mendaftar online tu, terima sahkan penerimaan tu. Inilah yang duk berkomunikasi dengan adik-adik. Berkomunikasi dengan adik-adik. Okey.
Okey, selain daripada PMFST, kami juga ada kelab-kelab. Tadi kalau Perempuan tanya berapa program, saya nak tanya pula selepas ini nanti berapa program, berapa kelab yang terdapat dalam di bawah HEP. Okey, kita ada 19 kelab. Kenapa 19 kelab? Ada 21 program tapi 19 kelab sebab ada setengah kelab digabungkan dalam satu. Sebab ada sains makanan dan pemakanan contohnya digabungkanlah sekali lah. Okey, so antara kelab-kelab yang ada adalah sains actuary contohnya, biochemistry, kelab bioinformatik, biologi, kelab biologi, kelab teknokimia, kelab sains kimia, okey, kelab sains sekitaran, kelab sains makanan, okey, kelab genetik, kelab geologi, okey, kelab scuba ataupun sains laut, sains bahan, matematik, mikrobiologi, sains nuklear, oleokimia, fizik, biotek dan statistik. Okey, so semua saya harap bila saya dah tunjuk logo-logo yang cantik-cantik ni dah start berfikir, okey, kami selain daripada nak belajar, kami juga nak masuk, nak join aktiviti kelab. Sebagaimana yang telah dijelaskan dengan detail semalam, okey, di sesi induk saya juga terlibat turut sertai lah taklimat yang diberikan secara detail betul semalam oleh HTP Induk. Okey, ada banyak kelab dan tak ada sekatan kepada pelajar untuk join kelab. You boleh masuk sebanyak mana kelab yang you berminat. Okey. Okey. So tak semalam dah cerita dengan sangat detail. Okey, Puan Yuslina kan, kalau macam dah dengar semalam daripada HCP ada Puan Yuslina yang menjaga kebajikan unit kaunseling. Puan Zaili, Encik Zaili yang menjaga kebajikan unit kebajikan pelajar. Encik Ashraf, okey, Sasya, okey, Puan Hazlin dan sebagainya lah. Okey, jadi apa beza Sekretariat HCP Fakulti dengan Sekretariat HCP Induk? Okey, tugas Sekretariat HCP Fakulti adalah untuk menyelaraskan segala kebajikan-kebajikan di peringkat fakulti dan kami selaraskan di peringkat induk. Okay, contoh saya bagi kat sini ya. Okey, kebajikan pelajar, skim tabung kebajikan pelajar UKM. Okey, bantuan-bantuan yang diberikan macam semalam kata bantuan kemalangan, bantuan kematian. Okey, kalau masuk ward dan sebagainya. Okay, macam mana? Macam mana kita adik-adik pelajar nak dapatkan bantuan-bantuan ni? Okey, boleh melalui dua cara. Sama ada adik-adik terus kontak kepada induk, tapi selalunya apa yang berlaku adalah adik-adik lebih sesuai, lebih mudah lagi adik-adik kontak ketua program ataupun kita dekat Esko PMFST ada Esko Kebajikan, boleh majukan nama kepada Esko Kebajikan, boleh bagi tahu Esko Kebajikan. Kalau tak nak kontak saya terus ataupun malu nak bagi tahu pensyarah, okey, kakak-kakak abang-abang ada, Esko Kebajikan ada, bagi tahu masalah kepada kami akan kumpulkan maklumat, kami akan bagi kepada HEP di peringkat induk, HEP di pusat hal ehwal pelajar untuk kita salurkan bantuan. Okey, so senang. Okey, satu lagi adalah skim tabung endowment bantuan pelajar STEB. Contoh yang di sini adalah sekiranya adik-adik ada masalah sara hidup, okey, kekurangan dana untuk nak survive, kita tak makan sampai berhari-hari, ya, jangan duduk diam-diam, bagi tahu kita ada bantuan. Kita boleh salurkan bantuan. Okey. Selain daripada itu, kita ada bantuan khas. Okey, ini adalah bantuan khas komputer riba di mana kita ada 28 orang kan Atikah. Sesi lepas PMFST, okey, kita dah berjaya untuk memberi kepada 28 orang asnaf dan B20 daripada fakulti kita. Okey, dan itu dalam satu sesi lah. Alright, dan bertambah-tambah lagi. Kalau perasan ada satu yang viral satu ketika dulu di mana kita punya YB Menteri sendiri pergi ke rumah pelajar kita di Kajang untuk menyampaikan komputer riba tersebut. Okey, jadi baru-baru ini semalam 2-3 hari lepas pun PMFST dah keluarkan Google Form kan dan minta adik-adik isi sekiranya ada masalah gadget, sekiranya ada masalah alat peranti, bagi tahu kami. Okey, daripada situ kita kumpul data, kita akan salurkan maklumat-maklumat ni. Ada pelajar yang ada keperluan, so kita akan siasat, kita minta dokumen sokongan. Kalau layak, betul-betul layak, kes yang tulen, kes yang genuine, akan dapat bantuan, jangan risau. Okay, selain daripada itu, kita juga ada contoh di sini adalah contoh Ihya Ramadan, program kebajikan yang dilakukan pada bulan Ramadan yang lalu, di mana kita dah memberikan beberapa pelajar yang terlibat yang dalam golongan asnaf dan B20 yang memerlukan, kita dah salurkan bantuan keuangan untuk sambutan perayaan Hari Raya baru-baru ini. Okay, itu antara contoh-contoh lah, ada banyak lagi sebenarnya aktiviti kebajikan yang dijalankan. Okay, ini contoh-contoh gambar-gambar lah, okay, yang mana waktu pandemik kebajikan pelajar-pelajar di kampus telah dijaga dengan baik sebab kita ada hubungan yang sangat erat bersama dengan NGO-NGO luar lah.
Okey, ni sekretariat kita menyantuni pelajar-pelajar di kampus dan juga pelajar-pelajar yang menyewa di sekitar Kajang dan juga Bangi. Okey. Okey, so semalam juga ada khidmat kaunseling. Prof Wan tadi pun ada cakap kan kalau macam ada masalah kaunseling semua, ada khidmat kaunseling. Okey, macam ni sekretariat di HAP di peringkat fakulti, saya sendiri tak bolehlah nak bagi kaunseling sebab nak bagi kaunseling setakat mendengar, setakat nak bagi sikit-sikit nasihat boleh, tapi untuk bagi khidmat nasihat yang betul-betul perlukan khidmat profesional yang merupakan yang mana kita perlu kaunselor yang sangat terlatih. Okey, so semalam Puan Yuslina daripada unit kaunseling HCP dah maklumkan, okey dah bagi panjang lebar. Okey, so apa fungsi peranan HCP fakulti macam saya cakap tadi sama juga. Sekiranya adik-adik ada masalah, kontak kami. Okey, kontak kami tapi sebagai klien macam yang Puan Yuslina cakap, kalau rasa macam nak share, sekadar nak share boleh. Tapi kami akan cuba untuk menyarankanlah kepada pelajar, okey saya rasa lebih baik untuk kita dapatkan bantuan kaunselor. Kalau adik-adik bagi kami kebenaran, kita akan majukan nama adik-adik dan masalah adik-adik kepada kaunselor-kaunselor yang terlibat. Okey, untuk kaunseling secara peribadi. Okay, apa saja masalah? Masalah keluarga ke, masalah kewangan ke, masalah rasa down, rasa stres, okey boleh kontak kami untuk kami cuba bantu. Okey, selain daripada khidmat kaunseling secara personal, kita juga ada bicara kaunselor, okey. Webinar, perkongsian-perkongsian yang diberikan oleh kaunselor-kaunselor terlatih kita lah. Okey, contoh di sini tajuk Mampukah Aku, Cita-Cita dan Cinta, okey dan sebagainya. Okey, so boleh join webinar-webinar tu. Alright. Okey, ini tadi kita apa yang unit HCP ataupun sekretariat HCP bantulah dari segi bantuan-bantuan. Selain daripada itu, kita juga ada iStar. Okey, iStar ni telah diterangkan secara sangat detail semalam oleh Puan Wan daripada HCP. Okey, pada hari ini saya tak nak terlalu detail sebab insya-Allah PMFST dan juga HCP akan ada satu slot khas. Okey, kami akan anjurkan satu slot khas pada adik-adik untuk macam mana nak isi iStar ni sendiri. Okey, sebab kalau saya cerita di sini dia terlalu detail, takut tak boleh nak fokus. So saya cerita secara general dulu, pengenalan kepada iStar. Okey, iStar adalah sistem integrasi bakat, aktiviti dan resume pelajar. Okey, sebuah sistem yang merekod, mengumpul semua data yang berkaitan dengan pelibatan pelajar dalam aktiviti, program yang dianjurkan atau yang disertai oleh pelajar UKM. Okey. Sorry ya, slide dia lambat sikit nak transition. Oh, sorry. Okey, sistem integrasi ni dikumpulkan semua maklumat. Dalam sistem universiti kita sebenarnya dia connected, okey. Satu sistem bila kita isi dia akan sambung kepada pensyarah punya, okey, lepas tu student punya. Okey, kenapa sistem iStar ni penting? Sebab sistem iStar ni macam dicakap kat sini resume pelajar. Okay, at the end of you punya session dekat universiti nanti bila you keluar, you boleh keluarkan satu resume yang cantik. Apabila you isi maklumat-maklumat yang terdapat, yang adik-adik pelajar yang telah jalankan dalam sistem iStar, dia akan keluar sebagai satu resume lah. Semua aktiviti-aktiviti tersebut ada dekat situ. Okay, senang. So isi, jangan tak isi, okay. Okay, so antara program-program yang boleh dijalankan adalah program-program berimpak. Ini contoh-contoh program berimpak lah ataupun garis panduan program berimpak, di mana program yang berinovasi dan kreatif, memberi kesan kepada universiti, masyarakat dan negara, mempunyai elemen kesukarelawan dan kesewanan, beridentitikan perpaduan kaum dan hubungan antarabangsa, okey, keterlibatan rakan strategik industri dan masyarakat, meningkatkan kebolehpasaran pelajar, okey ini penting. Okey, so semua tu tergolong di dalam aktiviti berimpak tinggi ataupun program-program yang berimpak yang boleh dijalankan lah. Okay. Alright, so ini sedikitlah saya perlu maklumkan di sini kenapa penting juga you kena alert bila you nak isi program di dalam sistem. Okay, untuk program dalam negara mesti mohon sekurang-kurangnya sebulan daripada tarikh program berlangsung. Okay, kalau nak buat aktiviti ke luar negara mestilah sekurang-kurangnya 3 bulan daripada tarikh nak pergi ke program tersebut. Okay, tak apa, jangan risau sangat tentang tu, nanti kita akan bagi detail lah. Alright, so modul kecemerlangan. Okey, ini sebenarnya adalah dashboard pelajar. Bila you masuk nanti, inilah yang akan dashboard lah. Akan ada permohonan, akan ada laporan, pembatalan aktiviti dan sebagainya lah. Okey, tak apa, jangan risau lagi. Okey, lepas tu bila you dah isi semua, akan dapat kepada penasihat untuk luluskan. Okey, ini adalah dashboard penasihat lah. Alright,
Okey, kategori-kategori aktiviti. Okey, aktiviti penyelidikan boleh jalankan, badan beruniform. Okey, you boleh join badan-badan beruniform. Okey, fakulti, daripada kat fakulti, aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh fakulti, contoh kelab-kelab tu, kelab-kelab melakukan aktiviti-aktiviti ataupun adik-adik sendiri nak organize satu aktiviti, okey, boleh melalui fakulti ataupun nak join aktiviti-aktiviti college, kursus-kursus, okey, penyertaan pertandingan, ini adalah modul kecemerlangan untuk nak isi maklumat-maklumat pertandingan, okey, persatuan dan kelab, okey, persatuan PMFST contohnya, dan juga aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Okay, ni macam tadilah saya cakap tadi, seperti lebih detail lagi, kebanyakannya suka buat program bakti siswa. Okey, bakti siswa, jamuan makan malam. Okey, bila dah berjumpa nanti bolehlah buat jamuan makan malam. Setiap kelab akan arrange jamuan makan malam sebenarnya. Okey, ataupun nak join kursus-kursus. Okey, hari keluarga, debat. Okey, kita ada kita punya NYDP 2 pun merupakan pendebat kita juga, pendebat universiti. Okey, keagamaan, lawatan sambil belajar, perkhemahan dan sebagainya. Okey, semua ni boleh isi di dalam sistem Aista. Okey, so persediaan sikit saya terangkan untuk persediaan kalau nak buat aktiviti keluar negara. Semalam pun ada Puan Wan cakap kan, mobiliti berkredit dan tidak berkredit. Okey, kalau boleh UKM nak sekurang-kurangnya setiap pelajar sepanjang 4 tahun sekurang-kurangnya sekali dia akan terlibat dalam program mobiliti. So cari peluang. Kita buka peluang kepada adik-adik pelajar, banyak ditawarkan, just nak you cuba untuk dapat grab peluang-peluang yang diberikan itulah. Tengok selalu iklan-iklan di peringkat HEP semualah. Okey. So surat kelulusan keluar negara, kita perlu surat kelulusan keluar negara, kita perlu insurans, okey. Maklumat perhubungan kedutaan di sana dan juga salinan pasport, visa, tiket penerbangan pergi balik. Okey. Okay, tak apa. Yang dekat chat ni, adik-adik tulis je dulu soalan. InsyaAllah nanti kita akan tengok sekejap lagi. Habis saya punya taklimat nanti saya akan cuba jawab dan kakak-kakak juga akan cuba jawab kat situ. Okey, ini adalah antara borang dan format-format lah. Borang permohonan dan sebagainya. Okey, ini pun saya tak perlu dah pergi secara detail. Okey, penting juga kat sini saya nak, sangat penting bila adik-adik dah isi maklumat dekat Aista, yang perlu ingat adalah selepas habis program, mesti hantar laporan. Kalau tak hantar laporan, apa yang akan berlaku? Okey, kalau tak hantar laporan, laporan perlu dihantar dalam masa 30 hari selepas tamat program. Okey, kalau tak hantar, HEP akan mengeluarkan surat amaran secara elektronik sebanyak 2 kali dulu dalam email. Kalau tak hantar juga laporan, okey, apa yang berlaku adalah keputusan peperiksaan dan ijazah bagi ahli majlis tertinggi program terbabit akan ditahan. Alright, okey, so jadi kena alert hantar laporan. Okey, mesti hantar laporan bila dah isi. Sentiasa ingat. Okey, apa yang perlu ada dalam laporan? Ada gambar aktiviti, ada pengiktirafan, senarai kehadiran, okey, borang ulasan, dokumen pembiayaan kewangan dan laporan kewangan, publicity dan sebagainya. Okey. Okey, ini pun penting. Kenapa perlu input semua tu? Okey, selain daripada nak menghasilkan mahasiswa yang holistik ataupun meningkatkan kebolehpasaran pelajar. Okay, adik-adik kalau perasan kan, kalau selalu tengok, baca newspaper semua, selalu perasan ada penerima anugerah-anugerah tertentu pada majlis convocation. Okey, macam mana penerima anugerah tu dapat? Dapat anugerah-anugerah tersebut, okey, melalui, kalau di UKM, melalui data-data yang dimasukkan dalam sistem Aista ni lah. Okey, bila habis berlaku majlis convocation, pihak akademik akan tanya fakulti. Ada tak calon-calon yang nak dicalonkan untuk penerima anugerah-anugerah tertinggi convocation? Okay, jadi kami akan kumpul data-data, tengok dekat Aista yang mana pelajar-pelajar kita yang cemerlang, bukan saja mendapat anugerah dekan, okey, cemerlang dari segi akademik dan juga aktif di dalam pelibatan co-curriculum. Daripada Aista ni lah kita akan rujuk. Okey, lepas tu bawa ke majukan nama-nama calon-calon tersebut untuk anugerah-anugerah tertinggi. Okey, input boleh dimasukkan oleh pelajar sendiri ataupun sekiranya saya dapat tahu tentang tu, saya juga boleh masuklah di dalam sistem Aista. Boleh daftarkan melalui sistem Aista. Tapi digalakkan sangat-sangat untuk para pelajar sendiri yang isi. Tak perlu tunggu penurun dekan sebab kadang-kadang saya tak perasan apa yang adik-adik join aktiviti kan, tak semua maklumat tu sampai pada saya. Jadi bila you join saja, terus isi. Contohnya mewakili universiti dalam pertandingan apa-apa. Tak semestinya universiti, you boleh mewakili fakulti.
mewakili college, okey, boleh terus masuk dalam input modul kecemerlangan. Okey, contoh-contoh di sini, anugerah tokoh siswa, Johan pertandingan debat, gold medal, okey, mewakili ASEAN yang terpilih mewakili UNESCO ke India, mewakili Malaysia contohnya, pengiktirafan penulisan artikel jurnal, penulisan di akhbar, dilantik sebagai belia kebangsaan, semuanya boleh register di dalam sistem iStar. Okey, mesti masuk dalam sistem iStar. Okey, inilah ni yang saya cakap tadi, tujuan dia pendaftaran ni adalah untuk hadiah dan pingat peringkat universiti. Selain daripada nak mengeluarkan resume lah. Okey, Prasiswazah contohnya anugerah-anugerahnya, anugerah pelajaran diraja, anugerah naib chancellor, anugerah Tun Abdul Razak dan sebagainya. Okey, ini adalah list-list anugerah-anugerah yang you all perlu target untuk bila keluar nanti je nak target dapat anugerah-anugerah ni. Okey. Okey. Kenapa? Sebab untuk pencalonan tu ini adalah kriteria-kriteria yang juri akan tengoklah. Kriteria A, pelibatan dalam persatuan dan kelab. Kriteria B, pelibatan dalam program pelajar, peringkat program, keterlibatan sebagai penceramah, panel, pembentang kertas kerja. Okey, kriteria C pula kecemerlangan pelajar, peringkat kecemerlangan pelajar, mewakili ataupun menganjurkan. Okey, dan kriteria D adalah sasiah. Sasiah ni pensyarah yang terdekat lah, yang selalunya supervisor ke, okey, ataupun mentor ke, ataupun ketua program yang akan isi maklumat sasiah pelajar calon tersebut. Okey, so ini adalah contoh penerima anugerah pelajaran diraja daripada Fakulti Sains dan Teknologi, Saudara Abdul Aziz Ramli Saw, graduan ijazah sarjana muda Sains Biotek Tumbuhan. Okey, jadi aim saya, hasrat saya adalah untuk melihat lebih ramai lagi penerima-penerima anugerah tertinggi convocation di kalangan para pelajar daripada Fakulti Sains dan Teknologi. Saya harap bila saya dah terangkan tadi, adik-adik semua sekejap lagi, okey, selepas saya penerangan saya ini akan diteruskan oleh wakil PMFST. Saya harap bila PMFST ceritakan sikit tentang aktiviti-aktiviti itu, adik-adik akan berminatlah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti non-kurikulum di universiti. Okey. So saya rasa itu saja daripada saya. Saya harap adalah sedikit penambahan pengetahuan di kalangan adik-adik tentang haiwan pelajar. Okey, saya serahkan slot seterusnya kepada wakil PMFST, Saudara Aiman dan juga Saudari Atikah untuk meneruskan slot. Sekian, terima kasih.